Okey, kita akan sambung tajuk cahaya dan optik kan. Cahaya dan optik. Jadi cikgu nak bincang, kita buat soalan hari ni Kita buat soalan yang berkaitan dengan tajuk ni lah kan. Okey, pertama sekali kita akan go through tajuk, cikgu ingat pembiasan ni kan. Pembiasan. Okey, pembiasan kita buat soalan yang biasa dulu. Kalau kamu sudah buat, beritahu cikgu kan soalan ni Okey. Okey, kita buat soalan ni. Soalan konsepsi ataupun bandingkan gambar. Nombor ni. Dah buat belum? Belum. Belum Okey, kita soalan ni Okey, Raja dulu Raja 5.1 dengan Raja 5.2 menunjukkan image dia ada shilling. Ini image dia lah. Image duit shilling image duit shilling yang diperhatikan oleh yang sama duit shilling yang sama di bawah satu blok kaca yang berbeza. Berbeza apa? Berbeza ketebalan. Ni lebih tebal lah. Jadi cakap ni lebih tebal Yang ni tebal. Kaca ni tebal. Kaca ni nipis. Okey Kaca tebal, kaca nipis. Dan image terbentuk di sini. Di sini. Ini kita anggap permukaan kaca dengan udara lah. Kaca dengan udara. Ini ada panggil sebagai dalam ketara. Dalam ketara. Dan shilling di bawah ni adalah shilling yang sebenar. Kita panggil dalam sebenar ataupun dalam nyata. Dalam nyata Okey, tak apa, tengok dulu Jadi blok kaca mempunyai ketebalan yang berbeza. Ya, ketebalan yang berbeza. Maksudnya yang 5.1 lebih tebal. Okey Tetapi mempunyai indeks biasan yang sama. Maksud indeks biasan ni sama ni maksud dilibat pada kaca, jenis kaca yang sama. Jenis kaca yang sama. Jenis kaca yang sama Kaca yang sama. Kalau kaca ni kaca terbaja, kaca ni pun kaca terbaja juga. Itu contoh dia. Okey, kita tengok sini dalam ketara, dalam sebenar lebih panjang daripada dalam ketara kan. Jadi dalam sebenar ni dia simbol dia adalah D besar, tapi tak ambil D besar lah. D besar. Sebab apa besar? Sebab panjang dia pun lebih. Ini panggil D kecil. Dalam ketara, D kecil. Ini pun samalah. Ini untuk yang gambar rajah ni, ini pun panggil D besar. Ini panggil D kecil. Okey Okey, untuk mencari soalan pertama, dia kata tandakan right, jawapan yang benar, kotak sediakan. Cuma soalan ni tak ada cikgu ambil bahasa Inggeris Dia kata indeks biasan kaca dapat ditentukan dengan, okey, sekarang cikgu tanya kamu, indeks biasan, nilai indeks biasan, simbol apa simbol indeks biasan? N. Ya, N. Bagus. N. Okey, indeks biasan ni, pernah tak kamu dengar indeks biasan kurang daripada 1? Tak. Tak Jadi indeks biasan yang kurang daripada 1, ini adalah satu benda yang salah. Faham? Jadi indeks biasan mesti lebih atau sama dengan 1.0. Mesti lebih. Okey Jadi bila kamu tengok sini nak dapat lebih sini, kita ada pecahan dalam ketara dengan dalam sebenar. Jadi untuk dapat lebih daripada 1, yang mana kena besar? Dalam nyata ke dalam ketara? Indeks biasa dalam mana lebih besar? Dalam ketara atau dalam nyata? Dalam nyata D besar, dalam ketara D kecil. Betul dah kan? Mana yang besar? Tentu dalam nyata. Dalam nyata lebih besar kan? Kita beri contoh lah, dalam nyata ni 3 meter. Contoh, 3 meter. 3 cm lah. Apa dengan 3 meter lah? 3 cm. Dan dalam ketara ni kita letak dalam 2 cm.
Nanti kita letak sini kan. 3 bahagi 2. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 1.5. Logik lah ni? Logik. Logik kan? Sebab dia mesti lebih daripada 1. Logik lah. Jadi kalau kamu buat macam ni dalam ketara bagi dalam nyata, kita akan dapat formula jadi D kecil bahagi D besar. Jadi kita akan letak 2/3. Bila 2/3, bila kamu tekan kalkulator, kamu dapat kurang 0.67. Lebih kurang lah, 667 lah kan. 0.667. Ini dah tak logik. Jadi jawapan apa? Atas ke bawah? Atas. Yalah, jawapan ni je lah kan. Jawapan ni lah, atas. Boleh faham kan? Ini definisi yang kita kena tahu. Yang untuk mendapatkan nilai indeks biasan lebih daripada 1. Okey. Okey, ni soalan pengetahuan. Pengetahuan kan. Okey, cikgu teruskan lagi soalan yang seterusnya. Yang ini soalan kita panggil soalan bandingkan. Bandingkan tadi dah tengok bandingkan. Okey, soalan pertama tanya. Perhatikan Raja 5.1 dengan 5.2. Bandingkan dalam sebenar duit siling itu. Ada senang je. Dalam sebenar D, ini D. Mana lebih panjang? Dah, ni lebih panjang kan? Tak lebih panjang, ini lebih pendek. Jadi kita jawab sini kan. Dalam sebenar duit siling Raja 5.1 apa? Lebih dalam. Lebih dalam, lebih besar pun boleh kan? Boleh kan? Dalam sebenar lah. Ataupun dalam nyata lah, dia bagi dalam nyata kan. Jadi untuk yang ni lah. Jadi tengok jawapan dia. Tak setuju kan? Dia letak ni. Okey. Dalam nyata atau dalam sebenar 5.1 lebih besar kan. Ni markah yang pertama. Banding kan. Dia biasanya banding, hubungan. Biasanya macam tu. Kadang-kadang ada lah sistem lain sikit lah kan. Okey, yang kedua. Bandingkan dalam ketara duit siling yang diperhatikan oleh Permati. Duit siling dalam ketara. Okey, ni D kecil. Ini pun D kecil. Tapi yang ni lebih panjang. Jadi D dia tinggi. Ini D dia rendah. Jadi kita kan, dalam ketara duit siling Lebih. oleh Permati, Raja 5.1. Lebih besar. Ya, lebih besar kan. Dia kata lebih besar. Okay. Bila dapat ni cantik lah. Dia dah buat ni kan. Dia kata yang ketiga, dia tak banding kan, dia hubungan pula. Hubungan dalam ketara dengan dalam sebenar. Sama ada kita nak kata dalam bentuk hipotesis ataupun dalam bentuk hubungan. Jadi jawab senang, tengok satu gambar ni je. Apabila D ni besar, dalam ketara besar, apabila dalam sebenar besar, dalam ketara apa? Besar. Jadi boleh jawablah sini. Ataupun kamu kata bila dalam sebenar berkurang, dalam ketara berkurang. Ataupun berkadar terus. Jawab berkadar teruslah. Ini cikgu ajar kamu tentang hubungan pemboleh ubah. Cikgu ada jawapan D ni kita pindahkan ke sini. Kita akan dapat ND sama dengan D. Maksudnya nak hapuskan pecahan lah. Sebab belah kanan ni ada pecahan. Belah kiri tak ada. Jadi pindahkan D. Dapat macam ni dan kita letak dia jantina. Laki, perempuan. Jadi soalan tanya hubungan di antara D kecil dengan D besar. Laki perempuan boleh kahwin berkadar terus. Berkadar terus. Boleh faham Boleh. Okey, namakan fenomena cahaya ni. Apa jawapan dia? Pembiasan. Ya, bagus. Pembiasan. Jadi dapat markah lah. Yang ni markah sikit lah ni. 2. Yang ni 3. Yang ni 4. Jadi 4 markah. Okey kan? Okey, cikgu teruskan lagi. Soalan. Kali ni soalan dia suruh melukis. Dia kata Raja menunjukkan satu kekunci yang tidak lengkap.
Kunci tak lengkap bukan sekunci kan. Bukan kekunci ni silap menunjukkan satu gambar rajah sinar yang tidak lengkap. Silap tu kan. Dekatkan rajah sinar menunjukkan bagaimana imej terbentuk. Okey kan, macam ni imej terbentuk. Tadi kita dah tengok gambar tadi. Imej berada di atas objek. Faham kan? Imej berada di atas objek. Jadi kalau sini dia punya objek, ni kita panggil objek tadi kan. Objek, imejnya berada di atas. Imej kita lukis imej di atas. Jadi lukis pertama imej di atas. Tinggi sangat pula, tak apa. Dan kita fokus pada titik, pada imej. Ini objek. Sini pun kita akan selarikan. Sini dia punya ni. Boleh kan? Jadi mata kita, tengok gambar tadi. Mata kita melihat objek ke imej? Mata ni. Image. Ya, melihat imej. Jadi kita lukislah. Ni objek, jadi mata melihat imej. Jadi kita anggap mata kita letak di sini. Okay, tengok, nampak imej. Jadi cahaya tu datang daripada imej masuk ke mata. Imej, cahaya terus masuk ke mata. Cikgu, Boleh faham? cikgu kedalaman image tu tak kisah ke kat mana? Tu tak kisah. Jadi dia bagi. Tengok kan? Cahaya terus masuk ke mata. Kan? Jadi kalau kamu tengok sini kan, cahaya datang daripada objek. Objek ni kaca. Kaca maksudnya, tengok macam ni kan, ketumpatan tinggi. Boleh? Ni udara ketumpatan rendah. Jadi cahaya bergerak daripada ketumpatan tinggi ke ketumpatan rendah. Yang ini garis normal kan. Jadi dia mendekati ke menjauh garis normal ni? Macam mana tu? Mendekati ke menjauh garis normal? Menjauhi. Ya, menjauhi. Ya, kita tahu cahaya bergerak lurus kan. Kalau ikut cahaya ni gerak lurus, dia akan lurus terus. Dia akan lurus macam ni sepatutnya kan. Ini garis normal. Jadi dia bergerak menjauhi garis normal. Okey, ini sinar yang kita dapat. Okey, macam mana ingat dia? Jadi ketumpatan tinggi kita panggil lebih. Ketumpatan rendah kita panggil kurang. Lebih kurang. Lebih kurang apa? Lebih kurang jauh. Lebih kurang jauh. Jauh maksudnya jauh. Boleh? Lebih ketumpatan, kurang ketumpatan menjauhi garis normal. Sebaliknya macam inilah. Kalau kurang ke lebih, dia akan dekat garis normal. Faham tak ni? Jadi macam mana markah 3 boleh dapat? Markah pertama kamu lukis imej di atas ini. Markah pertama. Markah kedua kamu lukis apa? Sinar. Sinar yang datang daripada sini. Dua. Tiga lah. Sinar yang lurus. Sinar bengkok. Boleh tu markah-markah yang dapat untuk soalan. Faham tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Ini soalan yang berkaitan dengan ni. Okey, kita teruskan lagi soalan. Kita buat pembiasan kan. Mereka boleh faham pembiasan. Kita nak boleh. Okey, pembiasan cahaya. Tengok sini. Kita akan buat soalan nombor 7. Soalan 7 ni ada soalan aspek dan alasan. Kita tengok sini Okey, kita buat soalan. Rajam menunjukkan sebatang pembaris kelihatan bengkok dalam air. Bengkok. Kenapa bengkok? Sebab dalam ni adalah air. Ini air.
ketumpatan tinggi. Di sini adalah udara, ketumpatan rendah. Nampak kan? Jadi sebab tu nampak bengkok, kelihatan bengkok. Namakan fenomena cahaya terlibat apa? Pembiasan. Ya, pembiasan. Terangkan bagaimana fenomena cahaya boleh berlaku. Fenomena pembiasan ni boleh berlaku. Macam apa? Pembengkokan. Cahaya bergerak daripada Ketumpatan tinggi. dua medium yang Berbeza. berbeza ketumpatan. Kita kata cahaya bergerak ataupun laju. Nak bagi jadi kita laju cahaya berubah melalui dua medium berbeza ketumpatan. Okey, kalau cahaya itu bergerak pada ketumpatan yang tinggi, laju cahaya akan bertambah ke berkurang? Dari ketumpatan tinggi. Ketumpatan tinggi macam dalam air. Bertambah. Kan, lajunya akan berkurang. Ini cahaya laju cahaya akan berkurang. Sebab dalam air, ni air sebab tinggi ni air, dia ada banyak halangan. Okay, dalam udara pula, ketumpatan rendah. Udara, jadi lajunya adalah tinggi. Sebab dia kata laju cahaya berubah. Berubah, sini rendah, ketumpatan tinggi, sini tinggi, ketumpatan rendah, melalui bergerak dua medium yang berbeza ketumpatan. Faham dah ni? Faham. Okay, cara nak ingat macam mana? Udara ni kita anggap kita lari dalam bilik yang kosong. Udara kita lari dalam bilik yang kosong. Jadi kita boleh lari laju lah. Air ni kita anggap bilik yang penuh dengan kerusi. Penuh dengan barang-barang. Boleh kan? Jadi kita tak boleh lari laju. Sebab ada halangan. Boleh kan? Okay, teruskan. Okay, kita ada soalan yang seterusnya. Dia kata sini raja menunjukkan seorang lelaki menembak satu ikan dilihat olehnya dalam air. Tembakannya tidak mengena ikan. Kenapa tak mengena? Dia tembak, sebenarnya dia tembak apa sebenarnya? Dia tembak image ikan. Boleh faham? Boleh. Jadi beri sebab kenapa gagal. Sebab dia tembak image ikan. Dia bukan tembak ikan tu. Dan kita tahu image ikan tu berada di atas ke di bawah? Di atas. Di atas. Dia tembak yang dia nampak sebenarnya di bawah lagi. Kan? Okey, soalan dia. Lukis dua sinar cahaya yang menunjukkan kedudukan sebenar ikan itu. Ini image. Kedudukan sebenar di bawah. Betul? Jadi kita lukis kedudukan sebenar di bawah. Bawah sungguh. Dapat tak kan? Bawah. Okey. Sebab nak lukis gambar Raja Sinar ni, kita kena tengok kan. Mata nampak image. Jadi kamu letak cahaya tu lurus daripada image ikan terus masuk ke mata. Faham? Faham. Sebab mata nampak image kan. Okey, tapi cahaya tu datang daripada objeknya di sini. Ni ikan kan, objek sini. Dan ini adalah titik, kita panggil titik apa? 7. Titik 7 kan. Kita letak sini atau sempadan lah kan. Tu garis normal. Kita buat macam tu. Jadi sinar tu bergerak daripada air, ketumpatan tinggi ke ketumpatan rendah. Boleh kan? Boleh. Jadi dia akan menjauhi garis normal. Sebab tu dia lurus macam ni kan. Dia menjauhi garis normal. Boleh faham? Jadi untuk dalam air, ketumpatan tinggi, cahaya bergerak dengan laju yang tinggi ke rendah? Dari Tak ada di dalam ketumpatan tinggi.
Cahaya akan bergerak dengan kecepatan laju Perlahan. perlahan. Jawab Rendah. soalan kali perlahan tu betul, tapi dia dalam bahasa jawab fizik kan aku silap. Ni laju dia tinggi. Boleh faham kan? Oh, dari sudut pula. Sudut biasanya sudut tuju dengan sudut biasa. Sudut kan? Sudut diukur daripada garis normal dengan sinar tuju. Ni. Kita buat sudut ni theta lah. Okay kan? Sudut ni. Okey, untuk sudut ni garis normal. Ini. Jadi ni sudut dia. Jadi mana sudut besar? Untuk kecepatan tinggi ke kecepatan rendah sudut? Sudut besar, kecepatan tinggi. Ya, bagus. Kita tambah sikit. Sudut dia besar. Ini sudut dia kecil. Nampak tak? Okey, ulang balik kan. Kecepatan tinggi, hal laju rendah. Baik, cuba silap ni. Ni tersilap, sorry Kecepatan tinggi, hal laju rendah. Sudut kecil. Ni pula kecepatan rendah, hal laju tinggi, sudut besar. Boleh tak dapat? Boleh dapat tak? Boleh kan? Itu dia punya ni lah. Okey, kita tanda mark X pada kedudukan ikan itu. Mark X, kita dah mark lah kedudukan ikan tu. Dah. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Ni dah masuk soalan pengiraan lah. Pengiraan semua adalah tengok sini kan. Sebab tu juga buat soalan ni. Okey, kita beri cadangan bagaimana menembak ikan tu dengan tepat. Macam mana nak menembak dengan tepat? Cadangan dia apa? Tembak. Macam mana tu? Menembak apa? Dengan tembak lebih tepat macam mana kita buat? Tembak lebih apa? Tak dapat? Lebih ke apa? Hello? Tembak ikan tu lebih ke? Ada putus ke? Hello? Lebih ke bawah. Boleh? Tembak ke bawah daripada image. Tembak lebih ke bawah. Lebih ke bawah. Kamu ada ke ni? Tengok balik Tadi ada. keluar. Cikgu ni. Terputus. Biasalah pakai online ni kadang kan. Okey, tembak lebih ke bawah Apa dia? Tembak lebih ke bawah dari image. Idea yang kita tahu. Okey, soalan yang seterusnya. Kita tengok sini. Dia kata laju cahaya di udara. Udara ketumpatan rendah. Okey kan? Laju dan air ketumpatan tinggi. Nampak kan? Jadi laju udara dibagi ni. Maksudnya laju dia lebih tinggilah. 3 kan. Kecepatan tinggi, air pula laju dia lebih rendah. Ini cikgu dah terang tadi kamu kan. Soalan dia hitungkan indeks biasan air. Jadi indeks biasan air kita ada buat pecahan. Kita ada pecahan. Jadi cikgu nak beritahu kamu. Pecahan ni bahagian atas ini cikgu buat kotak lah senang Bahagian ini mesti lebih tinggi ke rendah daripada bawah? Tinggi. Jadi untuk bahagian atas ni kita letak laju cahaya di mana? Udara. Jadi kita letak yang di udara. Jadi 3 darab 10 kuasa 8. Yang bawah ni kita ambil ni. 2.25 darab 10 kuasa 8. Potong. 2
Cuma bagi 3 bagi 2.25. Jadi ini unit dia apa? MS di 1 kan? MS di 1 ini pun kamu boleh potong. Unit tak ada kan? Indeks biasa ni unit tak ada. Ni udara, sini adalah air. Jadi apa jawapan dia? 3 bagi 2.25 berapa? Berapa? 1.3. Okey lah 1 point mesti indeks biasa lebih daripada 1. Okey dapat kan? 1.33. Betul kan? Betul. Betul. Okey, itu dia dapat dah indeks biasan, kita dapat N sama dengan 1.33. Logik, kan? Jadi dia kata dalam sebenar ikan adalah dalam sebenar ikan dalam air apabila dalam ketara. Sekarang dia tanya kamu apa tu dalam sebenar lah. Dalam sebenar berapa? Dalam sebenar H besar ataupun D besar. Dalam ketara D kecil. D kecil. Nilai pun D besar. Jadi formula indeks biasan N sama dengan atas apa? D besar ke D kecil atas ni? D besar. Ya, D besar bahagi D kecil. D kecil kita tahu 1.8. Indeks biasan pun kita dah tahu tadi kita kira ni 1.33. Jadi nilai ni kita boleh dapat. Pindahkan ni ke sini. 1.8 darab dengan 1.33. Apa jawapan dia? 2.4. Okey kan. Kita dapat bagi H pun ada H. Kadang-kadang bagi D kan. Jadi dapat 2.394 meter. Ni cara nak kira lah soalan macam ni. Biasanya soalan ni dia bagi gantian 1 markah, jawapan 1 markah. Ni cara nak kira dia. Okey, kita selesai lah kan. Kita teruskan soalan yang berikutnya. Ni dah settle. Soalan yang lain pula. Masih lagi tajuk pembiasan. Kita buat pembiasan senang kan. Okey, pembiasan kita buat soalan ini. Nombor 4. Okey nombor 4. Dia lama dah soalan ni tapi boleh masih relevan dengan kamu Fizik ni cerebel dia bukan ubah sangat, sikit je kan. Okey tengok sini. Raja menunjukkan seorang ibu memerhati kaki anaknya yang berada di dalam sebuah kolam. Kaki anaknya kelihatan lebih pendek disebabkan oleh fenomena cahaya. Dia tahu apa cahaya apa kan, apa tahu kan. Nampak kakinya pendek. Maksudnya kaki dia panjang. Okey kan. A1. Namakan fenomena ni pun dah berjawab lah apa? Pembiasan. Pembiasan. Terangkan bagaimana berlaku. Tadi dah kita jawab dah. Soalan ulang balik. Apa dia? Cahaya. Cahaya. Bergerak melalui dua medium yang berbeza. ketumpatan. Cahaya bergerak. Boleh kata laju cahaya kan. Laju cahaya bergerak di medium lebih tumpat iaitu air kepada medium yang kurang tumpat iaitu udara. Jadi cahaya akan menjauhi garis normal. Kalau 2 markah, kamu dah jawab ni, kamu jawab ni pula lagi. Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Ini cara nak faham lah. Okey Okey, kita teruskan. Nak melukis je kerja dia Okey, dia kata raja lukiskan satu raja sinar pada titik P. Di mana? Ni P. Ke mata untuk menunjukkan bagaimana kaki budak itu kelihatan pendek. Jadi ini adalah objek, image berada di atas sikit. Boleh kan? Boleh. Lukis. Image dulu di atas. Okey, ni nak buat panduan garisan. Jadi mata nampak image. Mata nampak image kan. Mata nampak ni kaki kita nampak tu.
Lukis sikit lah kan. Ni kaki yang dia nampak tu. Mata nampak image kaki. Jadi image kaki terus masuk ke mata. Lukis lurus. Ya, sebab mata nampak image. Lepas tu kita tengok cahaya daripada objek pergi ke titik. Nampak? Jadi tahulah. Ini ketepatan tinggi. Ini ketepatan rendah. Tinggi ke rendah menjauhi garis normal. Lebih kurang jauh. Lebih kurang je. Tu dah. Okey, P pula. Kedalaman air ialah 0.4. Ni dalam sebenar lah ni. D besar 0.4 meter. Hitungkan jarak image kaki itu pada titik P. Sekarang dia tanya jarak kaki ini dengan titik P. Jarak ni. Berapa jarak ni? Dan kita tahu jarak dari kedalaman tadi, air itu ialah, ini bagi 0.4. Dia bagi kan? Kita tahu tu. Indeks biasan. N sama dengan 1.3. Jadi N sama dengan D besar bahagi D kecil. Okey, D kecil. Yang ni bukan D kecil. Ini kita panggil X. Sebab X lah contoh. Yang ni kita panggil D apa? D kecil. Ni kan? Jadi kita buat yang ni dulu. N sama dengan 1.33 sama dengan D besar 0.4 bahagi D kecil. Tukar tempat ya. D kecil sama dengan 0.4 per 1.33. Apa jawapan? 0.3. 0.3 juga. 0.301. 301 kan? Jadi ni untuk D kecil ni. Jadi kalau kita dapat gini, mestilah X ni 0.4 kena tolak dengan ini. Betul tak? Itulah. Jadi kamu tengok sini kan. Ni persamaan dia. Dapat dah. Jadi H dia kita dapat 0.3. Tapi kena tolak lah sebab soalan tanya apa? Itu kan jarak image kaki itu pada titik P dari permukaan air. Kan? Jarak ini. Itu kena batas sikit jawab ni. Kalau kamu jawab ni belum habis lagi. Kamu kena tolak. Iaitu 0.4 tolak 0.3 lebih kurang. Kita dapat 0.1 meter. Ini adalah kita letakkan X di sini. Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh Okey, kita teruskan lagi. Kenapa ni? Saya tadi dah buat ya. Okey, kita teruskan. Sekejap aja guna ni. Pembiasan dah settle. Kita buat pula soalan pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. Okey, kita buat soalan pertama iaitu ni. Soalan yang baru ni kan. Okey kan. Jadi dia kata sini Raja menunjukkan satu cincin yang mengandungi batu permata. Batu permata. Ya, batu permata. Batu permata mungkin berlian lah kan. Batu permata itu berkilau. Maksudnya dia bersinar-sinar lah. Okay, nyatakan fenomena fizik yang terlibat. Maksudnya cahaya itu masuk dan cahaya itu lambat keluar lah. Dia masuk, dia pusing baru dia keluar. Macam kan? Jadi apa nama fenomena fizik yang terlibat ni? Pantulan dalam penuh. Ya, pantulan dalam penuh. Okay, cikgu nak tanya kamu sikit kan. Untuk pantulan dalam penuh, cikgu buat PDP. Pantulan penuh kan? Short form ni kan.
Ada dua syarat untuk parabol. Pertama apa? Cahaya bergerak daripada ketumpatan apa ke ketumpatan apa. Rendah ke tinggi. Salah tu. Tinggi ke rendah. Lebih kurang. Faham? Memang Ini syarat pertama. Syarat kedua apa? Segi apa ni? Sudut tuju. Tuju apa? Melebihi apa? Sudut sudut genting. Faham ke ni? Okay, kalau tak faham, cuba terang sikit lah Katakan ni permukaan air. Permukaan air Kita ada lampu dari ke sini Lampu ada sini. Dia tembak ke titik ni. Lampu ni dia bersinar ke sini. Jadi kalau lampu ni dia punya ketumpatan dia, kawasan ni ketumpatan tinggi lah pada air Ni air ketumpatan tinggi. Okay, Dan garis normal kita buat macam ni, garis normal. Jadi cahaya akan menjauhi garis normal, betul tak? Betul. Jadi bila kamu besarkan lagi, lampu ni kamu ubahkan ke sini. Sudut tuju semakin besar, faham? Bila sudut tuju besar, sudut pembiasan pun akan besar. Dia tak pakai lampu ni dah Lampu ni. Cahaya tu akan dibengkokkan dan sama dengan paras apa ni? Permukaan ni. Pada masa ini, sudut tuju ini kita panggil dengan nama sudut genting. Faham? Dan sudut ni berapa darjah ni? 90. Ya, 90 darjah. Jadi bila kamu nak guna formula N sama dengan sin apa per sin apa. Biasanya yang atas ni besar ke kecil nilai dia? Besar. Besar. Jadi berapa ni? Sin I. 90. Betul? Besar. Dia ni kecil kan? Tapi kita letakkan I sepatutnya. Tapi kita letakkan C sebab sudut pada ketika ni CI tu sama dengan C. Jadi bila kamu letakkan kalkulator, C90 sama dengan 1. Itulah formula N sama dengan 1 per sin C. Jadi formula ni. Faham Kenapa? Jadi apa tu sudut sudut apa? Sudut genting. Sudut genting ialah sudut tuju. Padam sikit lah kamu pening. Padam sikit lah Padam bagi kamu tak nampak sangat. Dan gambar pertama. Padam okay. Sudut genting ialah sudut tuju. Faham? Apabila sudut pembiasan sama dengan 90 darjah. Sudut biasan. Sudut genting ialah sudut tuju. Sudut tuju apabila sudut pembiasan sama dengan 90 darjah dan tambah lagi dan cahaya bergerak daripada ketumpatan tinggi ke ketumpatan rendah. Faham tak ni? Boleh tak? Cikgu, kenapa ke ketumpatan tinggi ke rendah? Sebab kalau kat cincin tu kan dari udara ke? Ya, betul. Dia macam ni sebenarnya lukis sikit gambar cincin kat sini okay, bagi kamu nampak lebih kurang lah nak lukis pun tak berpandai macam ni. Ni bentuk cincin di dalam cincin tu. Contoh lah Jadi cahaya bergerak daripada apa nama? Ketumpatan ini. Cahaya bergerak sini kan. Jadi cahaya akan masuk sini. Mula cahaya akan berlaku pembiasan. Maksudnya ketumpatan rendah kepada ketumpatan tinggi. Ini ketumpatan tinggi kan. Jadi dia akan mendekati garis normal mula. Tapi bila sampai dekat sini,
kebetulan sudut tuju melebihi sudut genting, dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Nampak sini. Boleh faham? Maksudnya dia gerak pada ketepatan tinggi ke ketepatan rendah. Tapi berlaku pantulan dalam penuh. Maksudnya sudut tuju ni melebihi sudut genting. Sebab tu dia patah balik. Dekat sini, berlaku lagi pantulan penuh. Contoh. Baru dia keluar, contohlah baru dia keluar. 2 kali berlaku pantulan. 1 dan 2. Tu macam tu lah. Yang pantulan penuh tu merujuk pada 2 yang cukup bulat ni. Jadi bukan pantulan penuh, ini adalah pembiasan. Faham tak? Faham. Okey, kita teruskan lagi. Dia kata indeks biasan permata cincin tersebut adalah 1.5. Jadi kita tahu N sama dengan 1.5. Hitungkan sudut genting bagi batu permata itu. Kita guna formula tadi, sudut genting ialah C. Formula N sama dengan 1 per sin C. Ini 1.5. Jadi kau boleh selesaikan ni. Boleh right? Berapa nilai C? Cuba tekan sekarang. Cuba tekan. 41.81. Ya, rasanya itu jawapan dia. Jadi tengok sini. N 1.5. C kita nak cari. Formula ni kita pakai. Jadi kita gantikan. Kamu dah jawab tadi kan. C sama dengan 41.81. Maksudnya sudut yang cikgu lukis tadi tu mesti melebihi sudut ini. Bila lebih ni dia akan berpantulan. Tu macam ni kan. Ada dalam kan. Sudut ini, sudut yang kita dapat ni, ini. Katakan kamu dapat sudut ni 42. Contoh. Dah melebihi sudut genting. Maksudnya I sudah melebihi sudut genting. Maka telah berlaku pantulan. Maksudnya cahaya akan dipantulkan balik. Macam ni. Jadi sudut ni 42. Sini pun berapa? 42. Kenapa? Sebab ini adalah I sama dengan R. Maksudnya apa ni? Hukum apa? Hukum pantulan. Boleh? Hukum pantulan. Bila nama pantulan dalam penuh, dia akan mematuhi hukum pantulan. Itu cara dia. Faham Okey, jadi senang je kita tahu. Kalau nampak je macam batu permata ni dengan prisma ke apa prisma ke, kamu tu terlintas perkataan pantulan dalam penuh. Dua syarat ingat. Sudut tuju melebihi sudut genting. Lagi satu apa? Sudut tuju melebihi sudut genting. Cahaya Bergerak dari ketumpatan tinggi ke ketempatan rendah. Lebih kurang. Faham? Lebih kurang je. Ingat. Okey. Jawapan yang kita dapat, kita bisa jawab dalam 2 atau 3 tempat kepuluhan. Kalau suka jawab 3 kepuluhan lah. Kalau ada lebih dapat 3 kepuluhan, jawab 3 kepuluhan. Okey. Itulah gantian yang betul. Betul jawapan yang betul. Ini contoh Okey, cikgu kita masuk seterusnya soalan Ini soalan aspek dan alasan. Kata sekiranya batu permata kurang berkilau. Maksudnya tak berapa bersinarnya lah Nyatakan aspek yang berikut untuk menggantikan batu permata supaya lebih berkilau. Berkilau bersinar-sinar Jadi kita perlukan batu permata yang lain yang mempunyai sudut genting yang kecil ke besar mana? Kecil. Ya, sudut genting yang kecil. Kalau kita ada sudut genting contohnya 20 darjah. Kecil je ni. Kalau kita ada sudut 21 darjah, dah berlaku pantulan dalam penuh. 21 pun dah boleh berlaku pantulan dalam penuh.
Bagi sesi pula dah berlaku pantulan dalam penuh. Kalau kita ada sudut apa biasan apa sudut pantulan contoh. Kita kata 40. Nak tunggu dia penuh susah. Jadi kita perlukan sudut genting yang kecil. Apa alasan dia? Lebih mudah Ya, berlaku. pantulan. Ya, pantulan disebut pantulan dalam penuh. Macam itu. Okey kan? Ni tak boleh kalau jawab jawapan yang pelik lah. Jawapan yang negatif. Contohnya, dia jawab kecil. Dah okey dah. Dia jawab tidak besar. Tak boleh terima. Jadi, pantulan dalam penuh lebih. Lebih terjadi. Itu cara nak buat yang ni lah. Pantulan dalam penuh lebih berlaku. Okey, pantulan lebih. Mudah dipantul. Tengok jawapan-jawapan ni boleh terima tak? Pantulan lebih pun boleh diterima. Mudah pantul? Tak boleh. Sebab tu cikgu tak galakkan kamu jawab perkataan, ada perkataan mudah kan. Kamu jawab pantulan lebih. Pantulan tinggi. Boleh juga kan. Banyak cahaya terperangkap. Dapat tak markah saya? Tak. Tak kan. Sebab cahaya tu tak terperangkap kan, dia akan keluar. Faham? Cahaya tu tak keluar kan. Terperangkap ni maksudnya dia tak keluar kan. Dia masuk dalam tu tak boleh keluar. Cuma dia keluar selepas berlaku pantulan dalam penuh berkali-kali. Berkali-kali berlaku. Kan? Pantulan dalam penuh. Sebab tu nampak dia berkilau. Okay, kan? Ini yang pertama. Jadi kalau kamu nak tengok ni, kamu kata kalau C kecil, pantulan dalam penuh lebih. So, kamu hafal ni cantik lah tu. Okay kan? Okay, tengok yang kedua pula. Ketumpatan optik. Ini bukan ketumpatan yang kita belajar sebelum ni kan, dalam topik apa prinsip Archimedes ke apa bukan kan. Ini ketumpatan optik dan bidang ni pun bidang lain kan. Kita panggil optik kan. Jadi ketumpatan optik yang lebih dewa. Tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, ketumpatan optik yang lebih tinggi. Okey, cuba terang kan. Bila ketumpatan dia tinggi, indeks biasan dia tinggi rendah? Tinggi. Tinggi. Jadi bila indeks biasan tinggi, N sama dengan 1/sin C, maka sudut genting akan tinggi ke rendah? Rendah. Ya, rendah. Jadi pantulan dalam penuh lebih berlaku. Faham? Pantulan dalam penuh lebih berlaku. Bila ketumpatan tinggi, indeks biasan tinggi, sudut genting rendah, pantulan dalam penuh lebih berlaku. Okey kan? Jadi kita tengok je ketumpatan, pilih ketumpatan yang tinggi. Jadi alasan dia ialah tidak indeks biasan yang tinggi. Mana boleh jawab? Ketumpatan tinggi, indeks biasan tinggi. Ada kat sini kan? Atau kamu kata sudut genting kecil pun boleh. Ada jawapan sini kan? Ataupun kamu jawab pantulan dalam penuh lebih berlaku. Nampak? Jawab mana-mana yang relevan. Tapi ni soalan struktur, kamu jawab satu pun dah cukup dah. Okey kan? Boleh tak? Boleh. Okey kan? Jadi teruskan. Pantulan lebih. Boleh juga diterima. Itu cara nak jawab soalan ni. Yang penting idea yang atas tu kamu kena tahu. Okey, ni soalan seterusnya. Dia kata tak boleh guna simbol kan. Kalau untuk nota atas ni tak apalah. Kamu tak boleh jawab indeks biasan tinggi ke macam ni. N tinggi. Ini tak boleh. Salah kan.
Tak guna simbol. Ataupun kamu kata C rendah. C kecil. Ini tak boleh terima. Kami jawab gitu kan. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya iaitu permukaan batu permata. Permukaan batu. Bila ada permukaan, kita akan merujuk dua perkataan iaitu kasar, permukaan kasar dan permukaan licin. Jadi kita nak pilih mana satu? Permukaan kasar ke licin? Licin. Ya? Licin. Ya, licin. Jadi licin, reject kalau kamu jawab permukaan yang berkilat, shiny tu reject kan. Jadi jawapan dia licin kenapa? Jawapan dia pantulan lebih berlaku. Pantulan dalam penuh lebih berlaku. Ini satu markah, ini markah yang kedua. Boleh faham Boleh. Boleh Okey. Okey, itu cara dia. Okey, tu buat soalan yang lain pula Cikgu nak tukar. Tu pantulan dalam penuh. Okey, tengok sini Okey, ni kita dah buat. Okey, kita buat soalan nombor 6 ni SPM 2 ni soalan ni. Soalan ini mana dia punya ni? Ni. Pen. Okey, soalan apa nama? Kapas selam. Kapas selam. Tapi bukan soalan kapas selam alat yang ada pada kapas selam. Mana mouse saya guna ni? Ada tak? Tu dia. Okey, Raja menunjukkan satu kapas selam dilengkapi dengan alat optik P. Alat optik P inilah. Alat optik P ditunjukkan. Okey tunjukkan struktur alat optik P. Jadi kalau kamu tengok sini, cahaya akan masuk daripada sini. Ni nampak dia akan lurus. Bila masuk je sini, dekat sini akan berlaku pantulan dalam penuh. Dia teruskan perjalanan dia ke bawah pula. Dan dia ada lurus macam ni. Dan bentuk dia macam ini. Ini prisma dia. Sampai sini, dia akan patah balik ke sini. Dan terus masuk mata. Faham? Jadi apa nama alat ni? Apa nama alat dia? Hello? Apa nama alat ni? Periskop. Periskop. Periskop Okey, jadi jawapannya periskop Periskop ni nak tengok tempat yang tinggi lah pada kita. Nak tengok tempat yang tinggi tempat-tempat yang rendah tu tak kisahlah tempat tinggi macam ni. Mungkin kat sini ada orang dia guna periskop untuk melihat objek yang jauh. Okey Jadi tengok sini soalan dia. Dan dia kata sini sambungan lah tadi Dia kata Raja menunjukkan dua prisma kaca. Ada dua prisma. Yang ni pertama. Yang tadi cikgu dah lukis tadi kan. Kita nampak tadi kan. Diletakkan supaya objek dapat dilihat oleh pemerhati. Pemerhati ni lah. Kedudukan satu prisma kaca ditunjukkan. Jadi satu saja. Dalam kotak A, lukiskan lorikan prisma kedua. Jadi kita nak lukis prisma kedua ni, cikgu dah ajar dia mesti bentuk dia macam ini. Ini segitiga tu, yang atas ni. Yang kedua dia akan macam ini. Tengok sini. 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 Ada kena begitu. Dan sebab apa? Bila cahaya masuk ke sini,
Dekat sini akan berlaku pantulan dalam penuh. Berarti cahaya keluar, ni tak ada apa sebab dia atas garis normal line. Okey. Dekat sini berlaku pantulan penuh. Pertama, ni pertama dan dia akan terus masuk ke mata. Itu sebenar. Itu saya lukis tadi jadi kita lukis bentuk dia macam tu. Nampak? Bentuk dah ni. Jadi kalau nak lukis dia di sini terangkan mengapa kedua prisma itu dalam tu diletakkan seperti rajak ini. Kenapa diletakkan dalam keadaan macam ni? Untuk memastikan apa? Apa jawapan dia? Dalam Susah sikit soalan ni Okey, untuk dah pening sangat jawab macam ni. Kenapa letak macam ni? Supaya pantulan dalam penuh berlaku. Okey. Dia bergerak sini, dia akan bergerak lurus. Ini dia gerak lurus sebab dia berada di atas garis normal. Sampai di sini, dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Dia akan lurus ke sini. Sampai ke sini. Ni lurus lagi. Ni pantulan penuh berlaku. Terus masuk ke mata. Ni sinar. Faham tak ni? faham. Sudah, itu cara dia Ini periskop Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Dia kata rajah 4.2 lintasan cahaya daripada objek itu ke mata. Ni kita dah lukis tadi Jadi kita lukis balik. Kita lukis dia. Tu dah. Sinar cahaya yang masuk ke mata. Sinar cahaya yang masuk ke mata. Jadi dia kata nyatakan imej yang terbentuk. Imej yang terbentuk ni memang kamu nampak objek ni di sini. Imej terus masuk ke mata. Bila terus masuk ke mata, apa imej dia? Maya ke ataupun nyata? Apa jawapan dia? Maya atau nyata? Terus masuk ke mata. Wah. Apa jawapan dia? Maya ke ni? Nyata? Apa? Tak tahu. Tak tahu Maya jawapan dia. Bila terus ke mata, mata. Nampak? Mata, maya. Nampak? Dekat-dekat Jadi dia masuk ke mata, dia adalah maya. Okey, boleh tak? Boleh. Kita tengok ni. Okey tu kalau kita kena faham. Lagi satu, imej dia macam mana? Imej dia tegak ke ataupun terbalik? Tegak. Tegak Okey, kalau maya, biasanya imej dia adalah tegak. Cara nak ingat apa? MT. Matematik. Maya tegak. Boleh Kalau kita dapat songsang, disambut dengan nyata, disambut dengan songsang. Songsang nyata. Jadi SN. Songsang nyata. Sign. Kalau maya, dia tegak. Jadi kita cari imej yang tengok, kita tengok. Bagilah imej nampak maya tegak dan saiz. Saiz dia adalah sama saiz. Macam ini macam siapa? Sama dengan apa ni? Cermin apa? Cermin apa? Sata. Boleh? Cermin sata maksudnya cermin dekat rumah kamu. Jadi cermin dekat rumah kamu, kamu akan nampak kamu dalam keadaan tegak. Tegak maksudnya maya. Boleh Tegak maksudnya maya. Maya tegak. Dan dalam cermin tu kamu tengok muka kamu adalah sama dengan saiz. Betul tak? Betul. Jadi maya tegak sama saiz. Itu dah. Okey, ni soalan kiraan kot dia kata ni indeks biasan 1.52 hitungkan sudut genting. Formula apa? N sama dengan apa? N sama dengan N sama dengan apa? Nak cari sudut genting. N sama dengan 1
per Ya, 1/sin C. N kita tahu 1.52. C kita boleh cari. Awak tu lah. Apa dapat jawapan? Apa jawapan dia? 41.14. Ya, 41.14 darjah. Ini contoh dia. Jadi 2 markah maksudnya kamu gantikan dan dapat jawapan. Ini markah 1, ini markah 2. Itu cara nak selesaikan soalan. Boleh eh? Boleh. Senang boleh. Tak susah apa. Ni kita tengok soalan ulang lah Okey, kita teruskan lagi soalan. Kita ingat guna tuan pen lah. Okey, kita buat soalan tadi, kita buat soalan ni. Kita buat soalan yang ni pula. Nombor 5. Pantulan dalam penuh ni tadi kan. Okey, ni. Tengok betul lah soalan ni Dia complicated sikit lah. Kalau kamu takut. Tengok gambar, boleh bandingkan gambar. Dan kita buat banyak, tahu dah nak buat macam mana kan. Okey, dia kata sini Raja 5.1 dan 5.2. 5.1 lah ni Dan 5.2 menunjukkan satu sinar cahaya masing-masing melalui prisma P dan prisma Q. Cahaya bergerak. Ni bergerak sini. Nampak? Itu beza dia. Maksudnya prisma ni dia sama ke tak sama prisma ni? Tak sama. Tak sama. Apa yang tak sama dia? Sudut Punya ketumpatan. Betul. Kedudukan tak sama. Lagi apa? Sudut genting. N dia. Tak sama. Betul? Betul. N ni maksudnya indeks biasanya tak sama. Lagi apa? Sudut genting yang tak sama. Ingat, N sama dengan 1/sin C pun tak sama. Okey, jadi kita tengok fenomena berlaku. Kalau ini dia bergerak lurus, tak heranlah. Sebab mana-mana pun akan bergerak lurus. Sebab apa? Cahaya bergerak di atas garis normal. Ini pun sama. Cahaya bergerak di atas garis normal. Okey, untuk tengok yang prisma P, apa berlaku dekat B ni? Apa berlaku di sini? Apa fenomena berlaku di B? Pembiasan. Ya, betul. Pembiasan. Sebab cahaya bergerak pada ketumpatan tinggi ke ketumpatan rendah. Boleh? Boleh. Maksudnya indeks biasanya tinggi, ini indeks biasanya rendah. Lebih kurang dia menjauhi garis normal. Tengok sudut pula. Sudut dia 45 kecil. Sudut ni berapa? 60 sudut ni besar. Faham ke ni? Faham. Faham kita tengok tu. Jadi berlakunya pembiasan. Okey, cuba tengok cahaya pada prisma Q, dia bergerak lurus. Tapi sampai di B ni apa berlaku? Pantulan. Ya, pantulan dalam penuh. Boleh? Pantulan dalam penuh. Biasanya sudut kaca tadi kita kira berapa? Lebih kurang 42 darjah kan? Jadi sekarang sudut tuju dia kita tengok sini adalah I sama dengan 45. Kalau sudut genting kaca lebih kurang kan, C sama dengan 42 darjah kan? Jadi maksudnya I lebih daripada C. Bila I lebih pada C, pantulan dalam penuh berlaku. Boleh faham? Boleh. Apa syarat satu? Bergerak dari ketumpatan. Ya, bergerak dari ketumpatan tinggi ke rendah. Ke ketumpatan rendah. Okey, mana dia? Ini. Cahaya ni kan. Cahaya je lukis ni. Dia bergerak pada ketumpatan tinggi. Nak keluar sini ketumpatan rendah.
Tapi dia patah balik. Sebab apa? Berlakunya pantulan dalam penuh. Sebab dua syarat tu telah. Okey, jawab soalan. Soalan dia, apakah yang dimasukkan dengan sudut genting? Tandakan right, jawapan yang betul. Jadi mana tu? Atas ke bawah? Apa? Atas bawah? Tajuk Uh, sekarang dah. at, eh, Apa jawapan? ulang cikgu. Ni soalan dia macam ni. Apakah Uh, dimasukkan dengan sudut genting? apakah yang dimaksudkan? Sudut genting ni. Jadi mana satu jawapan dia, atas ke bawah? Sudut tuju apabila sudut pembiasan Oh, atas. belajar. Mana? Atas. Okey, yang atas betul kan. Sudut tuju I apabila sudut pembiasan sama dengan 90 darjah. Ini betul kan? Okey, yang kedua, sudut tuju apabila sinar tuju mengalami pantulan dalam penuh. Sudut tuju apabila sinar tuju juga. Silap kan? Silap. Macam masih ingat kan? Sinar tuju when the incident rate is totally reflected. Okey, betul lah ni. Jadi ini tak sesuai kan. Kamu boleh tahu pantulan penuh berlaku bila sudut tuju melebihi sudut genting. Okey kan. Maksudnya pada ketika itu sudut pembiasan melebihi ialah 90 darjah. Tu tercetusnya formula N sama dengan 1/sin C. 1 ni maksudnya sin 90 darjah. Boleh kan? Boleh. Jawapannya atas lah. Biasanya kita suruh tanda right, kamu buat right lah, kamu buat pangkal kan. Buat right kan, kali silap sebenarnya kan.
Assalamualaikum. Aisyah. Ya, Minta maaf lah, internet juga terputus pula. Tengok sambung kita panjang sikit 5 minit lagi tak boleh kan? Daripada kelas kan? huh? Boleh kan? Ya. Jadi 9.30 jadi 9.35 lah. Tak tahu lah siapa pula putus pula. Okey, tu cikgu start balik rakam. Rakam dah. Jadi share balik lah. Rakam dah. Okey. Kita sambung balik lah. Okey, kita sambung balik yang tadi tu kan. Yang pertama kita kata, dia kata sini kan. Apakah ada masukan sudut genting? Kamu dah jawab tadi kan. Dia kata sudut 7 apabila sudut pembiasan ialah 90 darjah. Ni. Ni kita jawab macam itulah. Sudut pembiasan sama dengan 90 darjah. Itulah. Inilah. Ada right ni kan. KP pula dia kata terangkan mengapa sinar cahaya tidak bengkok. Sinar cahaya tidak bengkok apabila ia memasuki kedua-dua prisma pada titik A. Cuba tengok ni. Titik A dan titik A. Apa sebab dia? Apa dia Nisha? Dalam Ya? penuh tak berlaku. Apa kuat sikit? Pantulan dalam penuh tak berlaku. Tak ada penuh. Dia kata penuh. Ah? Ini fenomena pembiasan ni. Ini pembiasan lagi kan. Ini pembiasan. Dan ini pun pembiasan. Jadi kenapa cahaya tidak bengkok kat sini dia kata? Apa sebab? Sebab Cahaya belum. bergerak. Cahaya bergerak. Apa dia? Dapat? Tak dapat kan? Tak dapat. Tadi cikgu dah terang tu, kamu tak perasan tu kan. Cahaya bergerak di atas garis. Dia apa? Dapat tak? Garis normal. Faham? Cahaya bergerak di atas garis normal. Ni betul. Faham ke ni? Faham. Jadi kita ada garis normal kan. Jadi cikgu lukis sikit lah. Kamu pening, lukis sikit lah macam mana kan. Okey, cikgu lukis sikit kat sini. Ada ruang ni kan. Okey, ni air. Ni air. Yang ni udara kan. Ada dua. Jadi bila cahaya bergerak ni panggil titik titik 7. Dan garis normal mesti 90 darjah dengan ni. Boleh faham kan? Boleh. Jadi bila kamu letak lampu ada 3 keadaan. Satu lampu keadaan A. Ni A. Satu lagi lampu keadaan B. Kedudukan B kan. Satu lagi kedudukan C. Cikgu nak tanya kamu, manakah cahaya akan bergerak lurus, tak bengkok? Yang Ya? A, B, C mana tu? cahaya akan C. C? Eh? C salah lah. Mana A. yang mana? Cahaya akan bengkok. Cahaya tak bengkok masa ni. Tapi bergerak pada air dengan udara. Dekat mana? A. Ya A lah. Sebab apa? Cahaya bergerak di atas garis normal. Faham? Faham. Bila B dia nak tembak ke titik ni. Okey. Ni sudut 7 dia. Jadi berlaku pantulan pembiasan kan. Ini dah tahu ketempatan tinggi. Ini ketempatan rendah. Jadi lebih kurang je. Sepatutnya dia bergerak lurus macam ni kan. Bergerak lurus macam ni. Tapi menjauhi garis normal. Ini sinar dia. Dia menjauhi garis normal ni.
Tak ada apa pakai Dah iPhone start, lah. start dah. Pakai kedai abah lah. Okey lah dah. Okey lah. Elok dengar Nisha. Putus lagi. Dengar. Minta maaf lah putus lagi. Cikgu doktor tu hilang. Okey lah. Aku tak terus balik lah Mm-mm. Tak tahu lah pasal apa putus. Okey cikgu baca balik tadi. Jadi cikgu kata tadi cahaya bergerak. Untuk A ni cahaya bergerak lurus sebab dia berada di atas garis normal. Untuk B ni cahaya akan bengkok. Cahaya akan bengkok boleh faham? Menjauhi garis normal. Faham tak ni? Faham? Okey. Kalau C ni cahaya dia akan lebih bengkok lah. Sebab sudut dia makin besar Okey lah kan? Okey, cikgu teruskan lagi Kita habis soalan ni baru kita tengok ni Okey, berdasarkan pada Rajah 51.2, bagaimana sudut 7 titik B boleh menjadi sama dengan sudut genting? Ni susah sikit lah. Jadi kita tengok sini Untuk prisma P ni, dia kata bagaimana sudut 7 ni boleh menjadi sama dengan sudut genting. Maksudnya sudut ni kita perlu besarkan lagi ke kecilkan? Besarkan. Ya, besar. 45 kita kena besarkan lagi, baru sudut ni turun ke sini kan. Jadi kita perlu besarkan, tambahkan sudut 45 ni. Okey, yang ni pula untuk Q kita kena apa? Kecilkan, besarkan. Ya. Besarkan. Dia dah patutlah penuh kan? Kita perlu kecilkan, besarkan. Besarkan. Yang ni besarkan. Bila kita besarkan, sudut ni makin rapat ni. Yang ni pula kita kena kecilkan supaya sama dengan sudut kecil. Ya, laju kat dekat ni. Sekejap. Dan supaya mana je punya ni? Ya, mana je punya ni? Ya Allah. Apa ya? Sekejap. Pen dulu pen. Okey. Yang ni bila kita besarkan, sudut ni bila kita besarkan, ini akan di sini. Faham? Sebab kita nak sudut genting. Sudut genting ialah sudut 7 apabila sudut pembiasan sama dengan 90 darjah. Okey, untuk yang ni pula, kita nak kecilkan. Kenapa kecilkan? Bila kamu kecilkan sudut dia, sudut ni akan masuk sini balik. Dia akan lalu ke atas ni. Dia akan lurus di sini. Di sini. Boleh? Boleh. Itu sebenarnya Jadi besarkan dan berkurang. Ataupun tadi besarkan untuk prisma P, untuk prisma Q kita kurangkan. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya Dia kata Rajah 5.1 menunjukkan sinar cahaya memasuki kaca ke udara. 5.1. Tengok gambar mana ni? Pada titik B. Bandingkan ketepatan kaca dengan ketepatan udara. Ni senang saja ni. Jadi kamu kata ketumpatan kaca lebih kecil ke lebih besar daripada udara? Hello? Kaca. Ingat tak ingat? Ketupatan kaca dengan udara mana lebih besar? Kaca. Ya? Kaca. Kaca lebih besar. Okey, cikgu nak tunjuk kamu cara nak ingat mudah. Tadi padam tak? Mungkin tadi kot. Okey Jadi kita tunjuk kamu bahawa ketumpatan kaca, cara kalau ketumpatan tinggi kita guna Kia. Kalau ketumpatan rendah biasanya UV. Apa tu? Kia maksudnya kaca, intan, air dan lain-lain. Kaca, intan, air. Intan ni berlian lah. Kalau ketumpatan rendah, udara, vacuum. Udara, vacuum. Itu cara nak ingat dia. Udara dan vacuum. Boleh ke? Boleh. Itu cara nak ingat. Jadi kaca lebih tumpat lah biasanya. Jawab Okey, kita buat soalan lagi.
Dia kata berpandukan raja, yang dua ni lah 5.1. 5.1, ini 5.2. Apakah berlaku pada sinar cahaya selepas melalui titik B? Apakah yang berlaku, maksudnya apakah fenomena ni? Ni kita panggil apa? Pembiasan. Ya, pembiasan maksudnya cahaya dibengkokkan. Dan memang dia menjauhi garis normal. Pembiasan, dia jawab lebih detail lah. Dia kata terbias menjauhi garis normal. Okey, 5.2 apa berlaku? Cahaya dipantulkan Dipantulkan ataupun kamu kata pantulan dalam penuh. penuh berlaku. Pantulan dalam penuh berlaku. Soalan bawah pula ya, tak apalah. Kita namakan fenomena ni pantulan dalam penuh. Jadi kamu boleh jawab ini pantulan dalam penuh. Yang ni pun fenomena sama juga pantulan penuh. Ataupun kamu jawab atas ni pantulan cahaya berlaku. Jawab situ kan, pantulan cahaya berlaku. Boleh ke ni? Boleh. Boleh, okey. Okey, tu soalan pantulan. Kita buat satu lagi soalan. Buat tadi apa nama tu, ada masalah sikit tadi kan. Kita buat satu lagi soalan. Ini dah buat dah. Tengok sini ya. Okey, pantulan dalam penuh. Okey, ada lagi satu soalan nombor 7 ni, panjang sikit lah. Atau kita buat soalan yang simple lah, yang lain Okey, kita buat soalan pantulan cermin. Pantulan cermin. Kita buat soalan ni pantulan cermin. Nombor 2. Kita tengok sama soalan ni. Kata sebatang pen diletakkan di hadapan sebuah cermin cekung. Cekung cermin cekung, maksudnya bentuk dia macam ni. Cikgu lukis. Ni cermin cekung. Boleh cermin cekung. Dan kamu tengok image dia. Ni image dia tegak ke atau terbalik? Tegak. Tegak dia mesti apa? Tegak maya. Ya, maya tegak. Matematik. Faham? Maya tegak. Macam mana saiz dia? Kecil ke besar? Besar. Jadi besar, maya, tegak. Kita dah tahu dah. Boleh Dan biasanya cermin cekung ni digunakan dalam mana? Kat mana guna? Kat mana cermin digunakan? Kegunaan dia? Tak tahu. Doktor gigi. Oh. Faham kan? Doktor gigi pakai cermin ni Lagi satu dekat apa nama tu? Salon rambut boleh pakai ni juga Salon. Salon rambut pun pakai ni juga. Lagi satu digunakan dalam lampu suluk. Torchlight. Torchlight maksudnya dia letak bulb kat sini. Ni bulb dia. Ni lampu dia. Dia punya cermin dia. Yang belakang dia tu. Boleh faham? Yang belakang dia tu. Boleh. Jadi belakang dia tu, ni torchlight tu. Cuba bukit mungkin lebih kurang lah. Ni torchlight. Torchlight dia bentuk yang luar tu, cermin. Jadi bila cahaya yang terhasil ni, dia akan menghasilkan cahaya yang beam. Cahaya yang selari. Jadi gunakan torchlight, lampu kereta, semua guna ni lah. Lampu menggunakan cermin cekung. Boleh faham cermin cekung dia untuk cermin cekung. Image ni lah. Maya tegak besar. Okey. Soalan pertama tanya. Namakan fenomena yang terlibat dalam ni. Apa nama fenomena? Kita guna cermin, jadi fenomena apa? Pantulan. Ya, pantulan saja. Pantulan. Pantulan dalam penuh salah. Ya. Pantulan penuh dia mesti prisma. Okey, dia mesti prisma.
Itu pantulan dalam penuh. Jadi B pula dia kata ciri image yang terbentuk. Image yang bentuk adalah tegak, dibesarkan, dah cakap dah. Nyatakan ciri image lain. Apa dia? Tekan satu ciri. Tegak besar maya. Maya. Okey, bagus lah. Pantulan maya. Itu cara ni ingat. Boleh Boleh. Cermin pantulan maya. Okey Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. C. Kali ni kita nak apa? Melukis lah. Melukis yang dia kata rajam menunjukkan satu sinar cahaya yang tidak lengkap. T adalah pusat. Ni pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan ni. F ialah titik fokus. Biasanya jarak ni dengan jarak ni adalah sama. Jarak ni sama Dekatkan raya sinar menunjukkan bagaimana imej terbentuk. Cara pertama, cikgu nak ingatkan, menyenangkan kamu lah Kamu kena ingat center ni. Center ni panggil center, ini kita panggil tajam. Faham? Center, tajam. Nak lukis senang. Tajam, center, straight. Buat satu garis lurus. Tajam, center, straight. Macam tu. Tajam, center, kena cermin straight. Ini yang pertama. Ini kamu akan dapat satu markah. Markah yang pertama. Tajam, center, straight. Itu saja. Mana-mana cermin buat tu Okay, Kalau kamu nak, kita belajar balik lah. Cara lukis dia. Yang kedua, tengok cahaya ni selari. Maksudnya dia pergi, cahaya ni pergi dan patah balik. Okay, Yang ni selari dengan paksi utama. Mana cahaya ni pergi? Ke titik. Pergi ke titik fokus. Dia pantul balik pergi ke titik fokus. Boleh tak? Boleh. Okey, bila pergi pada titik fokus, kita tengok mana imej dia bertemu. Tak bertemu Jadi kamu kena panjangkan garisan ni ke sini. Garisan ni pun kamu kena panjangkan. Jadi dia akan panjangkan dulu ni, dia akan bertemu. Panjang, dia akan bertemu. Bila dia bertemu di sini, sinilah tajam betul-betul. Ataupun mata pen yang tajam tu. Jadi kita lukis balik pen tu, pensel tu, macam tu. Sebab tu kita dapat imej dia maya, tegak, besar. Tu cara kita nampak imej dia. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tu cara nak lukis. Markah dia dua lah. Biasanya yang pertama ni lah yang tajam, center, straight. Ini yang pertama. Yang kedua, selari, patah balik lalu F. Jadi kita panjangkan ke belakang, dapat balik macam ni. Okey, boleh Boleh. Boleh. Markah 3 dia kamu lukis imej. Markah 3 nya kamu lukis imej Okey, cikgu ingat setakat ni saja kelas kita lah Boleh tak? Boleh. 9.30 cikgu lajak sikit sebab tadi ada masalah teknikal sikit lah. Okay, kita ingat setakat ni saja cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye. Sama, bye.